Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kerana kembali dalam CCTV bersama dengan kami. Dan kali ini saya Ola Nordin. Minggu lepas bersama dengan rakan setugas Zaim. Dan kali ini kita akan bersama untuk menelusuri tokoh inspirasi kita untuk kali ini. Dan kita ada seorang tokoh juga, kita boleh katakan tokoh pempengaruh di media sosial. Di TikTok sahaja setakat ini followersnya 172.9 K 9,000 172.9 ribu dan juga likers sebanyak 4.9 juta. Itu kita memperkenalkan Tuan Rushdi Rosli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama dengan kami di CCTV. Yes, Baik Tuan, Tuan banyak membuat orang kata apa, review berkenaan dengan surau. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lah, saya tak nak membuang masa. Mungkin Tuan boleh kenalkan sedikit berkenaan dengan latar belakang supaya kita punya pendengar, penonton dapat mengenal sedikit berkenaan dengan Tuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Rushdi Rosli. Actually saya buat 3 kerja sebenarnya. Full time saya bekerja di salah satu pasaraya. Okey, tu office hour. Nombor 2, saya ada juga review gadget, review barang. Dan nombor 3, ini adalah kerja amal yang insya-Allah saya buat sendiri, saya startkan inisiatif sendiri, iaitu review surau. Jadi dia unik sikit, di mana selalu orang tengok review makan, review barang, tapi review surau, apa yang kita dapat daripada review surau ni kan? Jadi itu kalau cari carian hashtag review surau tu memang mostly saya bermula dengan 0 post, dan sekarang ni memang saya boleh kata almost setiap minggu lah saya ada buat review surau tu. Masya Allah. Dan tiap minggu sekarang ni maknanya semakin kerap lah. Yes, membuat review surau. Dan apa sebenarnya yang membuatkan Tuan Rosli terdetik untuk memulakan orang kata apa, review seperti ini? Terima kasih. Apa ni, dia mula dia cerita dia masa mula dulu sebab bila kita kerja office hour ni kan, jadi saya dengan family ni hujung minggu je mesti kita orang akan keluar. Jadi saya bawa wife saya, bawa anak saya 2 orang. Kita orang suka berjalan lah. Dan tempat utama yang kita orang pergi selalunya shopping mall. Dengan wife pun sukalah, duit laki kan. Jadi bila satu benda yang kita perasan adalah bila satu kesukaran yang kita ada dekat shopping mall ni adalah bila kita nak solat. Contohnya starting dia dulu, bila kita nak pergi solat tu, masa tu wife saya pregnant. Jadi berjalan jauh. Masa tu saya berada di salah sebuah shopping mall di Putrajaya. Jadi masa tu dia ada 2 wing, new wing dan juga old wing. Dan daripada new wing ni nak ke old wing sangat-sangat jauh. Jadi sampai wife saya masa tu pregnant 7 bulan tak silap saya, dia kaki dia sampai bengkak nak pergi ke surau semata-mata. Dan daripada situ wife saya cakap, ni boleh buat review ni. Lepas tu kat situ saya cakap, betul juga, saya tak pernah nampak lagi orang buat review. Dan mungkin kat situ, tapi kemudiannya saya buat posting mengenai review surau. Saya tambah lagi, satu adalah rujukan untuk orang cari surau dekat mana. So hampir semua video saya start dengan nak cari surau tu dekat mana lokasi dia. Nombor 2 adalah saya ceritakan tentang keadaan surau tu sendiri. Okey, kalau kita lihat macam Tuan tadi Tuan ada kongsikan bahawa salah satunya adalah cara bagaimana untuk mencari surau di dalam mall tu kan. Adakah Tuan hanya tertumpu kepada surau-surau yang berada di mall sahaja ke macam mana? Okey, terima kasih soalan bagus tu. Sebab starting dia memang daripada mall saja. Tetapi selepas dah viral tu, kini ada pihak daripada Melaka sini yang call saya cakap, "Bang, tolong datang surau sini bang. Kita orang dah buntu jalan sebab bumbung bocor." Bumbung punya bocor, dia punya takut nak laung azan tu, sampai dia tak laung azan sebab bila orang ramai, kapet basah, condition tu akan jadi lagi teruk. Jadi dia tak laungkan azan melalui speaker. Diorang laungkan azan melalui dalam tu saja. Dan saya cakap alhamdulillah lah, lepas saja saya viralkan, esoknya crane datang, betulkan bumbung yang dah nak setahun dah rosak. Sampai macam tu sekali. Jadi di mana ada kesempatan, insya-Allah kat situ daripada komen-komen netizen semua yang minta tolong saya, ada yang DM. Bukan saja di shopping mall, yang mana saya rasa saya mampu bantu, saya bantu. InsyaAllah. Itu adalah salah satu orang kata apa, kuasa viral lah. Kuasa tular tu sendiri ya, bukan setakat kalau kita lihat dari sudut yang negatif, tapi sudut positif juga banyak sebenarnya. Berkenaan dengan kesan-kesan tu kesan sebab kalau benda-benda yang tular ni, banyak orang ataupun banyak netizen yang
takkan lepaskan peluang untuk masuk dalam ruangan komen dan komen bermacam-macam. Mungkin ada yang positif, mungkin ada yang negatif. Tapi tuan, kita nak tahu selepas ini berkenaan dengan kesan-kesan tu, tapi mungkin kita akan berehat dulu seketika. Tuan mungkin boleh orang kata apa, tarik nafas, relax-relax dulu, santai-santai dulu. Kita pun nak ambil masa supaya tak terlalu orang kata apa, memberikan tekanan lah. Mungkin selepas ini jangan ke mana-mana, kembali dalam CCTV. Kembali dalam CCTV, kita masih lagi bersama dengan Tuan Roshidi Rosli. Sebelum ni saya ada lontarkan satu persoalan berkenaan dengan kesan ataupun impak daripada hantaran-hantaran yang telah dilakukan di media sosial berkenaan dengan Tuan Rosli ataupun review yang dilakukan oleh Tuan Rosli sendiri. Tuan, berkenaan dengan hantaran-hantaran ataupun posting-posting yang viral yang tular sebelum ni, apa antara kesan-kesan yang dapat diperhatikan yang boleh dikongsikan bersama dengan kami? Mungkin ada yang netizen ataupun komen-komen daripada netizen yang positif maupun yang negatif yang boleh dikongsikan, Tuan. Alhamdulillah, hasil daripada kebanyakan daripada feedback yang saya dapat terima adalah kebanyakannya positif. Tetapi ada juga komen negatif ni. Of course ada juga negatif. Contohnya benda ni masa sebelum saya mula-mula posting review surau ni juga, saya cakap juga dengan wife saya, cakap saya takut, apa yang kita takut dekat situ adalah apabila dijadikan trend untuk pergi surau, orang semua pergi untuk konten. Jadi macam kita nak solat sebenarnya. Kita tujuan awal nak solat, tetapi kita takut benda tu dijadikan trend sebab benda boleh viral kan. Jadi semua orang pergi surau semata-mata nak buat konten. That's why saya biasanya ada 2 kamera, phone dan juga saya ada satu lagi compact camera macam tu lah, mirrorless camera kan. Tapi saya tak mau guna mirrorless camera sebab apabila kita pergi surau tu macam nampak beria, betul tak? So, saya gunakan phone saja, rekod apa yang poin kita nak sampaikan, kita sampaikan. Dan berkenaan dengan komen negatif ya, kebanyakan saya posting adalah di platform TikTok melalui #ReviewSurau. Okay, jadi komen yang negatif ni apabila ada media yang dia posting juga dekat contohnya platform lain, contohnya macam Facebook, bila terlepas ke benda tu kat sana, yang netizen yang tak nampak the whole context, the whole series, apa tujuan, apa matlamat tu, dekat situlah bermacam-macam komen negatif. Ada yang cakap sekarang ni memang trend ke pergi surau betulkan arah kiblat pun nak rakam. Tapi lillahi ta'ala, kita bukan sebab nak viral, kita buat apa, kita tengok balik komen positif dan juga apa impact yang kita dapat daripada awal-awal dulu. Contohnya surau di Seremban. Selepas viral, esoknya tutup dan renovate. Macam wah. Dan bila saya pergi tengok sekali lagi, memang aircon siap, dah ada mihrab kecil macam tu. Dan daripada situ juga, mungkin daripada asbab saya pergi kepada review surau di situ, saya dapat collab dengan Jabatan Mufti untuk betulkan arah surau dekat situ. Jadi saya pernah juga terlintas untuk berhentikan review surau ni. Disebabkan oleh komen-komen yang negatif ni. Memang sampai saya fikir, kau buat apa review surau ni? Tak ada orang bagi kau duit, duit minyak, duit sendiri, duit poket sendiri kan. Pergi sana, pergi sini, kau orang kecam lagi. Apa yang saya dapat? Mungkin kat situ ada saham saya kat situ sedikit, tapi na'udzubillah saya tak tahu. Dan ada satu masa selepas saya posting video yang kata saya nak berhenti buat review surau ni, saya terima beribu-ribu DM dekat TikTok saya yang cakap, bang teruskan, ada yang siap bagi hadis, ada yang petik dari ayat-ayat Al-Quran. Dan surprisingly, yang saya terkejut, ada non-Muslim juga yang support saya. Saya cakap, abang tolong teruskan. Walaupun saya non-Muslim, saya suka tengok konten abang sebab kat situ kita nampak review surau ni apa semua. Dan ada juga yang bagi satu kata semangat, yang ini saya memang tak boleh lupa. Dia kata, abang tolong teruskan. Kalau abang bermula kerana Allah, kenapa nak berhenti kerana manusia?
Jadi niat saya, apa yang saya buat, jadi hanya Allah saja yang tahu. Kalau nak cari populariti tu semua, macam saya rasa sebelum ni pun saya dah banyak viral dengan benda-benda lain. Bukan itu yang saya cari. Baik, tadi Tuan Rusdi ada kongsikan berkenaan dengan hantaran-hantaran, berkenaan dengan orang kata apa sumbangan kita terhadap agama sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Dan mungkin boleh juga dikongsikan, mohon daripada Tuan Rusdi sendiri, mengapa sebenarnya orang sekarang ni, saya tak pasti, mungkin ada juga di luar sana, saya tak cakap semua, tapi mungkin kebanyakan daripada mereka masih tidak dapat menerima orang kata hantaran-hantaran ataupun perkongsian-perkongsian berkenaan dengan keislaman ni. Bagi saya mungkin nombor satu adalah social media tu lah. Social media itu percuma. Okey. Komen pun percuma. Betul. Jadi masing-masing ada pendapat masing-masing. Untuk jadi keyboard warrior tu pun percuma, dan banyak yang mereka berlindung di sebalik fake account dan sebagainya lah. Betul. Jadi kita ni nak puaskan hati semua orang memang tak dapat. Betul. Dan kalau kita rasa apa yang kita buat tu sesuatu yang positif, kita dapat sumbang kepada masyarakat, teruskan. Saya tak ada follower yang berjuta-juta macam orang lain apa semua kan. Tapi alhamdulillah dengan apa yang saya ada, mungkin ini sedikit sumbangan saya pun dapat, alhamdulillah, cukuplah bagi saya. Dan pada mulanya Tuan hanya orang kata membuat review bermula daripada keluarga, daripada wife sendiri, dari penceritaan awal tadi kan. Dan siapa selain daripada ahli keluarga, mungkin ada orang lain di kalangan ataupun sahabat-sahabat ke yang membantu dari sudut, tak kisahlah dari sudut apa sekalipun, untuk Tuan membuat hantaran-hantaran lagi? Kebanyakannya memang nombor satu adalah keluarga saya lah. Memang ke mana-mana saya pergi pun saya akan bawa family saya, isteri saya semua. Nombor dua adalah netizen tu sendiri. Apabila diorang komen, kadang bila kita review surau ni, ada juga perkara-perkara yang saya baru belajar dekat situ. Contohnya, dulu saya tak tahu nak berkenaan dengan arah kiblat saya kena check dengan siapa. Jadi bila saya dah kenal dengan Jabatan Mufti dekat situ, baru macam saya tahu channel yang sebetul dia dekat mana, macam mana nak dapatkan arah kiblat di kediaman masing-masing. So perkongsian tu saya dapat sharekan dekat social media juga. Jadi mostly lah saya dapat feedback, saya boleh kata 99% feedback yang positif daripada social media. Memang banyak yang saya dapat support lah, alhamdulillah. Jadi dan sekarang ini pun daripada lanjutan daripada review surau tu, sekarang pun saya ada collab dengan Pusat Pungutan Zakat untuk bantu mereka viralkan tentang dana wakaf, dan juga dengan Majlis Agama Islam pun ada, alhamdulillah, kat situ. Begitu banyak sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk kita berikan sumbangan terhadap agama kita, negara kita sebenarnya. Baik, itu dia kisah inspirasi daripada Tuan Rusdi. Tapi selepas ni kita boleh kongsikan lagi mungkin yang berkenaan dengan perkara-perkara lain. Masih lagi bersama dengan Tuan Rusdi sebentar lagi, tapi kita nak berhenti berehat sekali lagi. Kembali dalam CCTV di sini, banyak kisah inspirasi. Kembali dalam CCTV, kita masih bersama dengan Tuan Rusdi berkenaan dengan kisah inspirasi yang dikongsikan oleh beliau. Dan sebentar tadi banyak yang kita dah kongsikan, yang kita dah berikan, orang kata pengisian-pengisian sebenarnya yang menyentik jiwa-jiwa kita supaya kita dapat memberikan satu sumbangan terhadap agama dan juga tanah air kita. Dan Tuan Rusdi, kita dah berada di blok yang penghujung lah, orang kata kan. Kita nak dengar lagi sebenarnya, banyak lagi persoalan-persoalan yang kita mahukan jawapannya daripada Tuan Rusdi sendiri berkenaan dengan ataupun impak ataupun kesan-kesan yang Tuan dapat kongsikan berkenaan dengan pempengaruh lain ataupun video-video tular yang lain di luar sana yang banyak memperkatakan ataupun banyak menonjolkan, yang highlightkan berkenaan dengan perkara-perkara yang negatif. Apa komen ataupun maklum balas daripada Tuan sendiri berkenaan dengan video-video lain yang di luar sana, orang kata sebagai wakil pempengaruh di media sosial supaya dapat menunjukkan contoh orang kata dalam Islam tu, keindahan Islam tu sendiri, Tuan? Bagi saya lah, bagi kepada
pengaruh influencer dekat, kita panggil influencer dekat luar sana kan. Bagi yang nak viral kerana negatif tu, stop lah. Saya cakap stop lah. Banyak benda lain boleh bagi review. Okay, bukan saya cakap okay, bagus. Contohnya ramai yang buat review makan, review produk, ramai. Okay, tetapi nak viralkan pasal isu hal rumah tangga orang, bagi saya rasa tak perlulah kot. Itu antara dia dengan Tuhan kan. Tapi fahaman mereka mungkinlah, fahaman daripada sudut pandang mereka tu, kalau tak ada isu-isu yang panas, dia tak dapat likes, tak dapat follower. Macam mana pula tu? Betul lah benda ni? Bagi saya lah, anda mungkin boleh dapat like, mungkin anda boleh dapat follower, boleh dapat komen yang view letup-letup juta-juta, contohnya kan. Tapi tanya balik kepada diri anda lah. Bagi saya, tanya tepuk dada, tanya balik diri tu, okay, apa, contohlah katakan kalau anda dah tak ada, okay, kat dunia ni kita bukan selama-lamanya kat dunia ni, okay, betul. Satu hari lagi mungkin kita dah pergi menghadap ilahi. Apa yang anda tinggalkan? Islam itu indah, macam surau tu sendiri. Okay, kadang ada orang yang cakap surau tu cukuplah asal ada je. Betul. Dekat tempat parking kat ujung-ujung pun boleh solat, cukuplah. Betul, boleh cukuplah. Tetapi kebersihan tu dalam Islam satu. Betul juga. Dan kalau perasan dan apa yang saya rasa kecewa sedikit lah dekat sini, di mana surau di kebanyakan shopping mall mesti dekat tempat letak kereta. Tu yang saya rasa macam kenapa sebab, jadi ni rumusan saya sendiri. Okay, sebab mungkin kalau dekat dalam shopping mall, dekat tenant lot, itu semua dapat duit. Dapat kutip duit rental, tiap-tiap bulan puluhan ribu masuk dekat situ. Letak surau dekat tenant dekat besar-besar, dapat apa? Tetapi contoh yang pada tahun 2023 saya ingin beri sedikit kredit lah dekat sini, boleh pergi ke Bangsa Shopping Center, boleh pergi ke MCOP Mall. Kenapa surau Bangsa Shopping Center contohnya, T20 punya, orang cakap T20 punya mall, memang orang yang have lah pergi sana. Okay, lepas tu kenapa surau dia sangat cantik? Sebab kat sana owner dia, saya tak ingat nama, tapi owner dia mementingkan agama dan juga dia nak letakkan tempat ibadah tu sesuatu yang terjaga. Mungkin kat situ boleh buka juga mata supaya orang nampak fasiliti surau ni antara sebab orang pergi mall tu. Sebab senang nak solat, tak payah fikir nak balik kejar waktu semua, dan mudahkan urusan orang lah untuk ibadah tu. Kejap Tuan, maaf kita ghostan sikit lah. Boleh. Kita ghostan sikit. Tuan buat review ataupun hantaran-hantaran posting ni memang setiap masa ataupun setiap kali berehat ke macam mana, atau waktu cuti ke macam mana? Sebenarnya boleh kata saya nak kata tak, waktu rehat saya tu susahlah nak dicari. Okey, contohnya sebab saya office hour, macam saya kongsi tadi awal-awal, saya bekerja, rumah saya dinilai, saya tempat kerja saya di KL. So 1.5 jam 2 jam atas jalan pergi sahaja, dan balik lagi. Dan office hour besar, biasanya balik saya akan sampai rumah malam. Saya akan buat review lain pula, review barang apa semua. Weekend saya akan pergi ke review surau. Memang jadi hari-hari tu ada jadual terisi lah orang kata. Jadi macam untuk posting review surau ni, biasanya saya shoot weekend, saya akan posting weekdays. Malam memang saya akan edit video, betul-betul tidur sajalah malam. Masya Allah. Baik Tuan, mungkin ada sedikit masa yang berbaki ni, boleh kongsikan kepada kami semua, penonton dan juga pendengar, berkenaan dengan harapan Tuan sendiri, mungkin kepada pengurusan shopping mall ke, berkenaan dengan surau, atau mungkin ada individu ataupun ada entiti-entiti lain di luar sana yang boleh sama-sama orang kata ambil cakna berkenaan dengan surau-surau yang ada di Malaysia ni Tuan. Kepada pihak management mall-mall ni dululah nombor satunya kan. Okey. Tolonglah, surau tu bukan tempat letak kereta. Okay, harapan saya adalah supaya mudahkan untuk urusan orang beribadah. Sebab negara ni Islam sebagai agama rasmi, tapi surau ya Allah jauh, kebanyakannya memang jauh dan tidak terjaga, termasuklah juga dengan berbau kepam, sejadah tak cuci. Nombor 2 adalah, ini mungkin cadangan saya, PBT. PBT dengan pihak Jabatan Agama mungkin boleh adakan satu jawatankuasa khas untuk periksa surau-surau di tempat awam ni. Dan akhir sekali, nombor 3 adalah harapan saya kepada influencer-influencer yang dekat luar sana. Contoh,
kalau anda nak buat juga review surau di negeri-negeri anda, sebab ramai yang panggil saya, bang tolong pergi Sabah Sarawak, kat sana lagi teruk. Sampai saya tak mampu nak ke sana lagi. Saya tak ada masa, kekangan masa tu kan. Kebanyakan daripada video yang saya buat, ada benda yang saya tak cerita. Contoh, bila lepas saya viralkan, apa yang saya buat adalah saya call pihak management tu, saya complain, saya email, saya complain, dan saya follow up. Jadi ini something yang anda juga, kalau anda rasa follower saya maybe 100,000 lebih, anda ada lebih daripada saya, usaha anda lebihkan lagi. Dan mungkin ini sedikit sebanyak saham akhirat untuk anda juga, insya-Allah. InsyaAllah. Itu dia kisah yang orang kata memang sangat berinspirasi lah, sebab kita bawakan, sebab itu kita bawakan dalam CCTV supaya kita dapat menyuntik, orang kata apa, menyuntik semangat kepada penonton-penonton dan juga pendengar kita, insya-Allah di CCTV. Itu daripada Tuan Rushdi Rosli. Semoga kita doakan semoga segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya segalanya berjalan lancar. Teruskan dengan usaha dakwah dari orang kata apa, dari pandangan yang berbeza, dari sudut lain, supaya kita sama-sama dapat manfaat bersama, insya-Allah. Terima kasih sekali Tuan Rushdi bersama dengan kami. InsyaAllah itu dia daripada kami di CCTV. Teruskan bersama dengan kami, insyaAllah banyak lagi yang kami akan bawakan kepada anda semua supaya kita dapat sama-sama mengambil ibrah ataupun pengajaran daripada apa yang kami kongsikan. InsyaAllah di sini CCTV, di sini banyak kisah inspirasi. InsyaAllah berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ola Nordin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.